Jadi kami daripada TVU ingin menanyakan beberapa soalan mengenai prestasi para atlet di Tamasya Sukan Si Kamboja yang lepas. Baik, soalan yang pertama saya ajukan kepada YB Syahidah, iaitu apakah pendapat YB mengenai kemerosotan prestasi para atlet di Sukan Si Kamboja yang lepas? Dan soalan yang seterusnya kepada YB KR, saya ajukan apakah usaha dan harapan YB untuk meningkatkan prestasi para atlet kepada Sukan Si yang akan datang di tahun 2025 di Bangkok, Thailand. Selamat pagi, terima kasih saya ucapkan kepada wakil daripada TVU. Okey, untuk soalan yang pertama, pandangan terhadap penurunan prestasi Sukan Si 2023, pada pendapat saya bagi mewakili Kementerian Belia dan Sukan, seramai 222 atlet tidak dapat meneruskan latihan kerana tiada peruntukan khas yang diberikan untuk pelaksanaan program latihan senior di bawah program podium berikutan ketidakstabilan politik. 4 tahun yang lepas, kita telah bertukar 3 kali Perdana Menteri dan 3 Menteri Belia dan Sukan. Sejak Mei 2023, Menteri Kementerian Belia dan Sukan pada masa itu ialah KR mempunyai 21 bulan sahaja untuk mempersiapkan sukan-sukan. Julai 2018, Aiman Sadiq mempunyai 20 bulan sahaja untuk mempersiapkan langkah Sheraton. Kemudian Abu Zabusman telah bertugas selama 11 bulan. Dalam butiran bajet 2022 yang dibentangkan pada Oktober 2021, tidak ada peruntukan yang khusus bagi program podium 2022. Hal ini telah menyebabkan KBS telah menyusun semula program persediaan atlet ke arah Sukan Tamasya. Kesimpulannya, ketidakstabilan politik adalah punca penurunan bagi kami, merupakan punca penurunan prestasi Sukan Si 2023. Okey, untuk menjawab soalan yang kedua yang diajukan oleh wartawan dari TVU, saya berpendapat bahawa dasar sukan negara perlu dipertekankan dalam hal tersebut kerana dalam objektif yang keempat dasar sukan negara yang menyatakan kita perlu Kementerian Belia Sukan dan Negara perlu menyediakan peluang insentif dan kerjaya bagi memenuhi keperluan asasi individu melalui sukan. Kerajaan juga perlu memberi pengiktirafan dan menyediakan insentif yang setara dengan sumbangan yang diberikan oleh atlet, jurulatih dan pegawai-pegawai sukan yang ada di negara kita. Okey, untuk menjawab soalan yang seterusnya, iaitu harapan saya untuk Sukan Si 2025 di Bangkok, Thailand adalah saya berharap bahawa kontingen negara kita dapat memberikan satu keputusan yang cemerlang untuk kita semua nikmati dan hargai apa yang diorang telah buat terhadap negara, dan saya meminta untuk rakyat-rakyat Malaysia terus menyokong dan memberikan semangat kepada mereka. Itu saja. Terima kasih. Baiklah, terima kasih YB Syahidah dan YB KR atas pembahasan yang telah diajukan kepada kami. Jadi sekian itu saja wawancara kita pada hari ini. Ya, terima kasih. Terima kasih. Faktor pertama kemerosotan Sukan Si untuk atlet Malaysia ini ialah strategi yang dilakukan oleh Kementerian Belia dan Sukan. Seperkara yang kita perlu tahu adalah Kementerian Belia dan Sukan sejak sekian lama telah mengamalkan pendekatan menjadikan Sukan Si sebagai pentas beraksi dan menimba pengalaman buat atlet remaja dan pelapis. Ia berbeza dengan edisi Sukan Si abad ke-20 di mana penyertaan Malaysia adalah melibatkan atlet utama atau profesional yang pernah beraksi di Sukan Olimpik, Commonwealth atau Asia. Tetapi selepas Sukan Si 2001 di Kuala Lumpur, kita telah cenderung menghantar atlet muda dan pelapis khususnya dari kalangan atlet sukma. Atlet-atlet utama dan profesional pula dikhususkan untuk tamasya sukan lebih berprestij dan mencabar seperti Sukan Olimpik, Commonwealth atau Asia dan kejohanan dunia sukan tersebut. Tidak ada salahnya perikatan ini, tapi ia mengakibatkan kontingen Malaysia sukar mencapai kutipan pingat emas yang lebih banyak, seterusnya meletakkan negara dalam kedudukan yang lebih baik dalam kutipan pingat negara peserta.
Ia berbeza pula dengan negara serantau lain seperti Indonesia, Filipina, Thailand atau Vietnam yang masih mengekalkan pendekatan menghantar atlet utama mereka ke Sukan C. Lebih-lebih lagi, Vietnam yang dilihat begitu serius menjadikan Sukan C sebagai pentas untuk membuktikan negara itu sebagai kuasa, bukan serantau. Beralih kepada faktor kedua, kestabilan politik yang melanda Malaysia dalam tempoh 5 tahun. Pernyataan ini diangkat oleh Hannah Yeoh yang memberitahu satu siaran media yang lepas bahawa arena sukan negara telah terkesan dengan ketidakstabilan politik yang melanda Malaysia dalam tempoh 5 tahun menjelang pilihan raya umum ke-15 yang lalu. V. Radhakrishnan, Presiden Persatuan Sukan Dodge Malaysia berkata, ketidakstabilan politik mungkin mempunyai kesan kepada kualiti sukan negara. Sebaliknya, ia bukannya punca kepada masalah tersebut. Kita perlu melihat semula program dan perkembangan sukan di peringkat akar umbi. Terdapat begitu banyak faktor lain lagi. Saya setuju bahawa ketidakstabilan politik adalah satu punca kerana terdapat pemotongan dana, tetapi saya tidak rasa ia adalah punca utama, katanya pada Benar News. Sebaliknya, Radhakrishnan meminta kerajaan meneliti dan menganalisa peratusan faktor disebabkan oleh ketidakstabilan politik, isu persiapan dan kegagalan pasukan negara menganalisa pasukan lawan dengan menambah ketidakstabilan politik boleh jadi hanya 20% ke 30%, tetapi 70% lagi adalah disebabkan oleh faktor lain. Satu pendapat sudah dilontarkan dan lontaran yang kedua daripada Zakaria Abdul Rahim, bekas pengurus pasukan bola sepak negeri Selangor, pula berkata isu pertukaran kerajaan tidak sepatutnya dijadikan alasan kerana negara-negara seperti Jepun dan Thailand telah menyaksikan lebih banyak perubahan kepimpinan negara mereka sejak beberapa dekad yang lalu, tetapi masih berjaya mencatat banyak kejayaan dalam bidang sukan beliau. Beliau menyifatkan kenyataan Hannah Yeoh sebagai salah satu tidak konsisten dengan berkata pertukaran menteri dan pelibatan ahli politik tidak ada kaitan dengan prestasi sukan negara kerana yang bertanding adalah atlet. Itu saja dari saya. Terima kasih. Jenny, kamu ada tak apa-apa pandangan tentang Sukan C 2023 ni? Mengenai Sukan C tahun ni kan Dian, kemerosotan yang berlaku ni ada banyak sebab. Banyak yang bahas kemerosotan Sukan C dengan politik, Kementerian Belia dan Sukan yang gagal, dan dari statement kerajaan sendiri yang mengatakan bahawa kemerosotan yang berlaku adalah disebabkan oleh langkah Sheraton. Sebab banyak sangat yang dah bahas tentang perkara ni, jadi saya nak cerita fakta lain tentang Sukan C yang mungkin banyak orang tak tahu kenapa prestasi Sukan C tahun 2023 ni merosot. Okey, apa tunggu lagi? Let's go! Dari hasil bacaan dan carian saya, antara punca kemerosotan yang berlaku ni adalah disebabkan oleh terlalu banyak sukan tradisional yang dipertandingkan. Sebagai contoh, catur Kemboja. Peraturan dalam permainan catur ini adalah berdasarkan peraturan adat Kemboja. Yang kedua, Kun Khmer. Kun Khmer ni dia hampir sama dengan Muay Thai, cuma berbeza dari segi peraturan dan dikatakan juga Kun Khmer ni yang wujud dulu. Jadi dalam Sukan C tahun ni, Kun Khmer ni ada beberapa peraturan yang masih tak jelas. Sampaikan 2 hingga 3 hari sebelum Sukan C dirasmikan, barulah ada peraturan yang jelas tentang sukan tersebut, yang mana pihak tuan rumah mengatakan bahawa peraturan dia sama je dengan Muay Thai. Heish, Cica, cuba korang fikir, macam mana dengan atlet yang bertanding masa tu? Dahlah peraturan tak jelas, last minute baru dapat clear information. Habis tu, macam mana atlet praktis sebelum ni? Praktis pun mungkin guna rule yang salah. Heish. Selain tu, ada lagi sukan lain yang peraturannya yang tak jelas, seperti Kun Bukatur, iaitu sukan yang tak jelas dari segi kategori dan jenis tarian yang dipertandingkan. Dan tidak ketinggalan juga Sukan Govinam yang juga merupakan salah satu sukan yang peraturannya tak jelas. Jadi, dari 4 sukan tradisional yang baru ni, kita dapat lihat berapa banyak pingat yang dipertaruhkan, yang mana semua tu perlu persediaan rapi untuk atlet-atlet kita faham rules bagi setiap game. Okey, kita move on kepada fakta lain, yang mana ketiadaannya Persatuan Malaysia dalam beberapa sukan yang kebanyakannya negara lain sukan tersebut dah masuk peringkat international.
dan sukan tu pun terlampau baru. Sebagai contoh, tagball. Alright, sukan ni dia main bola tapi menggunakan meja pingpong. Macam tak masuk akal kan? Tapi itulah. Jadi macam mana dengan Malaysia yang persatuannya pun tak ada, dan perkara ni dimaklumkan pun 5 hingga 6 bulan sebelum kejohanan. Persediaan? Faham-faham lah. Okey, faktor seterusnya yang saya ingin bangkitkan ni mungkin ramai yang dah tahu, iaitu pihak tuan rumah menaturalisasi atlet-atlet mereka. Tak nak cakap banyak, apa pandangan korang? Last, mengenai kontroversi hangat yang mana Malaysia, Indonesia, Thailand dan beberapa negara lain dilarang oleh pihak tuan rumah untuk sertai beberapa acara tanpa sebab yang jelas. Contohnya badminton. Jadi, untuk mengatasi isu terlalu banyak sukan tradisional dalam sukan C ini, pihak sukan C telah membincangkan tuan rumah untuk sesi akan datang, iaitu pada tahun 2025 di Thailand, 2027 di Malaysia dan 2029 di Singapura. Tiga-tiga negara ni telah bersepakat untuk discuss kategori apa yang bakal dipertandingkan supaya selaras, dan dalam masa yang sama, sukan bagi semua negara dapat dipertingkatkan lagi dari segi kualiti. Itu saja daripada saya. See you when I see you. Setelah melihat kepada pelbagai faktor yang menyebabkan kerunduman prestasi atlet Malaysia, izinkan saya untuk memberikan kesimpulan. Selain daripada faktor pergolakan politik yang hangat diperbincangkan, faktor usia serta pengalaman atlet juga turut menjadi salah satu faktor penurunan prestasi serta permainan yang asing bagi pasukan negara Malaysia yang dipertandingkan pada Tamasya Sukan C pada kali ini. Dengan ini, marilah kita sama-sama mengambil iktibar daripada pencapaian atlet sukan C tahun ini dan berharap agar pihak kerajaan dapat memberikan strategi yang dapat membantu para atlet untuk mempertingkatkan kemahiran mereka. Tidak terlupa juga peranan atlet itu tersendiri dalam mencapai kejayaan dalam bidang sukan. Sekian sahaja, terima kasih.